Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi kulli masyayikhina fid din bi anna Allahal karim ya'li darajatihim fil jannah. Wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin falihatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa anzilhu maqdal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita kali kedua. Pertemuan kita yang pertama tu yang dulu tu berkenaan dengan buku zikir berganda. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal. Seterusnya kita akan bertemu insya-Allah iaitu dalam sesi ilmu tauhid. Sesi ilmu tauhid ya. Jadi saya pun memikirkan buku yang sesuai untuk kelas ini. Jadi banyak buku sebenarnya nak pilih lah, tapi antaranya untuk pertemuan kita ni yang terawal ni saya cadangkan supaya jemaah lah mendapatkan buku ni. Buku simple je buku ni. Pada jumpa kan? Ini buku Jawi ya. Perukunan. Tajuk dia Perukunan Sembahyang Melayu. Ataupun dinamakan ini Perukunan Besar bagi Haji Abdul Rashid Banjar. Diambil daripada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Nafallahu ta'ala bihil muslimina amin. Jadi ini merupakan buku yang merupakan sebuah kita handbook ataupun manual yang digunakan oleh saya ingat generasi bapa saya lah, ayah saya lah. Saya dapati ia istimewa kerana dia simple ya. Maknanya saya perhatikan kandungannya. Bab tauhidnya kita akan sentuh sikit je, tak banyak ya, tak banyak lah. Yang lain bila kita katakan manual tu maknanya sebuah buku kecil yang menghimpunkan amal-amal yang basic tentang fardu ain. Contohnya tentang berwuduk, tentang solat ya. Kemudian dia masukkan doa-doa yang simple lah seperti talqin mayat dan sebagainya. Dan dimasukkan perbicaraan tentang tauhid ya. Muka suratnya pun tak banyak lah. Iaitu daripada muka surat 29 tauhid ya, sampai seterusnya muka surat 34. Simple aja ya. Yang kita nak fokuskan tentang tauhid ini ya. Boleh jadilah saya ingat saya akan follow step topik ni je lah. Kita buat simple. Kenapa saya pilih buku ni? Kerana ilmu tauhid merupakan ilmu yang penting, yang sangat penting ya, fardu ain yang paling asas. Dan dalam menyebarkan ilmu kita kata fardu ain ni, saya pilih tauhid ya. Bukan fiqh ataupun tasawuf ya. Sebab tanpa tauhid yang betul, amalan kita secara zahir seperti solat ya, ataupun amal batin seperti kita katalah kita zuhud lah kata membersihkan hati kita daripada tidak mencintai dunia contohlah ya. Semuanya akan jadi sia-sia seandainya tauhidnya cacat. Itu sebabnya lah. Jadi ini buku yang kita gunakan insya-Allah. Kenapa saya pilih buku ni untuk peringkat awal ni? Kerana dia ringkas. Kerana bimbang saya kalau gunakan buku-buku yang lain-lain tu biasanya dia akan memakan masa yang sangat lama. Okay. Kecualilah kita bertemu mungkin 1 bulan 4 kali ke. Sebagaimana saya buat di sini yang asalnya ada Tuan Haji Naha ada. Datuk Dr. Abdul Razak Jalan pun pernah samalan semenjak kita di Beranang dulu ya, Bukit Kepong. Daripada ingat 2018 ya. Itu pertemuan tiap-tiap minggu. Barulah kita boleh guna buku besar sikit kerap. Tetapi pertemuan kita sebulan sekali ya. Tak mungkin buat detail lah, tapi oleh kerana perkara ini penting,
asas ilmu tauhid mesti ditancapkan, ya. Jadi saya perhatikan buku ni penting, simple. Berkenaan dengan yang kita akan pelajari, contohnya fasal pada mengenal Tuhan, ya. Jadi dia bincang tentang sifat 20, simple aja. Jadi soalnya ramai dah hafal, dan kita ni pertemuan kita bukan pertemuan untuk belajar perkara yang baru, tetapi lebih kepada memperkokohkan perkara yang telah kita tahu. Ya. Dan saya pilih ini simple kerana apa? Sebab bimbang. Kita belajar buku besar-besar, ya, tak sempat, tiba-tiba dipanggil balik kampung, tak sempat habis. Itu sebabnya lah. Jadi saya teruskan topik ini, iaitu bab apa tu? Fasal pada mengenal Tuhan. Yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil 20 sifat. Dia menerangkan bahawasanya yang mesti kita ketahui mengenai Allah. Itu dia, sebab ilmu tauhid kita ni asasnya pertama ilahiyat namanya. Ilahiyat. Bukan uluhiyah, uluhiyah tu lain. Itu tauhid 3, ya. Ilahiyat, iaitu mengenai ketuhanan. Ketuhanan lah. Kalau tauhid 3 tu yang diamalkan oleh orang-orang Salafi, Wahabi itu lain, ya. Tapi kebanyakan negeri-negeri lah, berkata semua kebanyakan majoriti, kecuali satu negeri lah, ya, memantapkan tauhid Asy'ariyah Maturidiyah, termasuk Negeri Sembilan, alhamdulillah, ya. Jadi metod kita sifat 20, memantapkan ataupun menekankan tentang tauhid yang dinamakan tauhid sifat 20. Ya. Asasnya apa? Itulah pertama ilahiyat, ketuhanan. Dan yang kedua nubuat, kenabian. Dan kemudian barulah yang ketiga sam'iyat. Sam'iyat ni perkara tambahan lah, mengenai neraka, syurga, berkenaan dengan nabi-nabi, kitab-kitab ataupun yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada Al-Quran, ya. Jadi yang asas pertama tentang Allah Taala. Baik. Jadi yang wajib yang kita kena ketahui dengan tafsil. Tafsil maknanya terperinci secara detail. Maknanya kita kena faham secara detail lah, tapi detailnya akan detailkan macam mana akan tengok nanti insya-Allah lah. 20 sifat, itu yang dinamakan sifat 20. Semua tahu, ramai dah hafal wujud, qidam, baqa sampai habis, ya. Yang telah berdiri dalil akli dan naqli atasnya. Maknanya apa? Sifat 20 yang dipaparkan oleh ulama-ulama ilmu tauhid, metod Asy'ariyah ataupun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada 234 Hijrah, ya. Iaitu diasaskan hujah dalilnya daripada pertama akli. Akli itu maknanya dalil akal, dalil logika. Dalil logika. Manakala dalil naqli, dalil yang kita nukilkan, maknanya kita petik daripada Al-Quran dan Al-Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah asas, ya. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya beserta dalilnya. Okey, jadi buku ni simple, dia contoh dia ambil, nanti kita akan tengok, ya. Wujud artinya apa? Ada, kemudian lawannya mustahilnya tiada, kemudian diberikan dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran lah. Mudah saja. Dan kepatutan keluarkan mukmin yang mengiktikad Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna. Ini sebab kenapa saya pilih buku ini berbanding dengan buku-buku yang lain. Kerana buku ini sebuah manual yang dipegang. Orang tua dulu memang dia pegang dia, baca ni. Sambil nak baca doa selamat ke, buku ni lah. Jadi manual ringkas, dia tak perlu detail lah. Maknanya setelah kita dah tahu mengenai sifat-sifat Allah, katalah Allah Ta'ala itu sifat sama lah, kata sama, sama, maha mendengar, semua tahulah, ya. Tapi isu dia tentang kesan kepada kita, iaitu maknanya cukupkah kita mengetahui yang Allah itu wujud, qidam, baqa? Cukup ke? Itu perkara intelektual, perkara ilmiah, mudah hafal. Tapi dia tekankan apa? Ini saya ulang balik tadi, ya. Dan kepatutan keluarkan mukmin yang mengiktikad Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Maknanya apa? Ia ini menjelaskan, atau pengarang ini memilih untuk mengingatkan kepada kita
natijah atau hasil daripada kita tahu yang Allah Ta'ala bersifat sama, mendengar tu, apa yang kau patut buat. Jadi terus dia mengaitkan dengan integriti, iaitu akhlak. Ini yang istimewa tu. Dia akan tengok nanti insya-Allah. Adapun mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 sifat perkara, iaitu lawannya 20 sifat-sifat yang wajib. Jadi dia terangkan ringkaslah. Kita tahu 20 sifat wujud kita bakal sampai habis tu. Kemudian kita tahu yang lawannya. Lawannya apa? Yang berlawanan lah. Wujud maknanya ada, lawannya tiada. Itu mustahil lah. Mustahil. Kita akan tengok, kita akan detail nanti insya-Allah Ta'ala. Maknanya didetailkan macam tu. Contohnya lah, apa kita dalil untuk mengenal Allah secara akal? Tengok alam, ya, alam. Jadi kita pun buktikan pula bagaimana nak buktikan bahawa Allah Ta'ala itu mesti ada. Okey, dengan akal lah. Al-Quran, hadis tu memanglah. Tapi kemudian dari sudut akal pula, apa hujah kita nak mengatakan mustahil Allah tiada? Tapi itu akan didetailkan insya-Allah semua tu, insya-Allah ketika kita guna buku lain. Kenapa tu? Itu perkara ilmiah. Dan itu memang penting juga. Sebab kita sebenarnya hari ini berhadapan dengan golongan-golongan baru. Bahkan kita sendiri terdedah kepada information yang terlalu besar daripada media sosial. Kita baca Facebook, kita baca Wikipedia. Maka Facebook contohnya lah, ada kumpulan-kumpulan namanya Atheist Republic pun ada. Yang ada Melayu pun ada. Contohlah. Contoh. Jadi tapi itu akan disentuh kemudian, ya. Ketika kita guna buku yang lain, insya-Allah. Satu persatu sesudah tersebut di atas itu adanya. Okey. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, iaitu dengan ada yang ada di dalam perkataan. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Baik. Tapi dia peringatkan kita secara simple aja. Nak fahamkan secara detail atau dibincanglah. Itu nanti kemudian insya-Allah. Tapi kemudian secara umum, secara menyeluruh, nak mengenal sifat Allah ni mudah saja. Apa dia? Dia mengingatkan kita. Apa dia? Iaitu Tuhan kita Allah Ta'ala munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Apa dia maksudnya? Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan daripada barang yang tercita-cita dalam hati adanya. Ini bahasa dia lah. Jadi kita simpelkan bahasa kita, bahasa moden. Maknanya dia kata apa? Munazzahun an kulli naqsin. Maknanya Tuhan kita Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan. Itu asas. Simple aja. Iaitu kita memandang yang kita sebagai insan tak sempurna, ya, dan kita ada kekurangan, ya. Tapi Allah Ta'ala tidak ada kekurangan, ya. Contohlah, kalau orang yang mengatakan Tuhan tu 3 atau banyak, itu tanda-tanda kekurangan. Kerana bila banyak, maknanya dia ada pergeseran, ada perebutan kuasa. Contoh kita tengok apa, bacalah mitologi orang-orang Yunani atau Rom, ada pergaduhan antara Zeus. Zeus tu kononnya dia punya bos lah, bos terbesar, dewa terbesar. Gaduh pula dengan anak dia lagi. Ya, macam-macam lagi lah. Jadi semua yang pelik-pelik berlaku. Dia kata Tuhan, tapi macam tu sifat dia. Lemah lah maknanya. Contoh. Jadi kita tidak demikian. Ya, itu contoh. Maknanya Allah Maha Suci daripada segala kekurangan. Kerana Allah Ta'ala Tuhan kita ni secara mudah, secara umum, sifatnya 3 yang asas. Yang pertama Jalal. Jalal tu maknanya maha hebat, maha kuasa, maha agung, maha perkasa. Itulah Jalal, ya. Jalal ni juga biasa digunakan untuk nama raja lah. Jalal, Jalal. Kalau Jalaluddin maknanya kebesaran, keperkasaan agama. Itu contohlah, ya. Jalal, agung, ya. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Jamal. Jamal maknanya maha indah. Itu sebabnya kita ada hadis kan sebut, kalau kita bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain, pastikan bahawa kita beri yang terbaik. Kerana Allah sangat baik, Allah sangat indah, jadi Allah terima yang indah. Janganlah kita umpamanya kalau nak beri sedekah kat orang kan,
kita beri yang, katalah kita ada durian lah, katalah tempat saya ada durian ya. Jadi beri orang, beri yang busuk-busuk, tak jadilah. Itu pengajarannya ya. Jalal, Jamal, dan satu lagi Kamal. Kamal maknanya maha sempurna. Jadi Allah Ta'ala maha sempurna, lain tak sempurna. Contohlah kita kan, kita tulis buku, ingatkan cantik sangat, tak sempurna juga, mesti ada cacat ya. Nak sampaikan ceramah yang terbaik, contohlah katalah ya, pengajaran, kadang-kadang tersasul pula lidah, biasalah tu manusia. Dan daripada kita mengenal yang Allah Ta'ala itu, mengetahui yang Allah Ta'ala itu maha sempurna, maka insya-Allah kita tahu bahawa kita tak sempurna dan banyak masalah dapat diselesaikan. Contoh, kadang-kadang kita hidup ni, kita expect bini yang sempurna, suami yang sempurna, anak sempurna, kawan sekerja sempurna, rakan semasjid sempurna, jiran yang sempurna, yang mana kita takkan jumpa. Takkan jumpa lah ya. Jadi bila itu berlaku, maka kita hendaklah jadi orang yang berpada-pada lah. Maknanya kita menerima adanya. Isteri kita kan kata, okey lah, kita pula sama ya. Kalau tidak, kita jadi manusia yang selalu komplain. Tengok isteri kita kata, apalah kau ni selekeh. Contoh, suami pula, isteri pula, abang ni pok buncit dah tadi. Semua yang macam tu. Tengok anak pula, kita marah sangat. Anak buat silap, kita marah. Kalau marah yang perlu, okey juga. Ini marah melampau, contoh kan. Ya. Jadi kita faham yang kita tak sempurna. Jiran juga ya, sama. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang, yang berusaha untuk mendamaikan. Mana damai macam mana? Oleh kerana tak sempurna, kita usahalah. Usaha supaya kita dapat, maknanya berlebih kurang. Contoh begitu sebab kita faham yang Allah Maha sempurna. Kita tidak sempurna. Jadi Allah Ta'ala Jalal, Jamal, Kamal. Okey. Jadi munazzahun an kulli naqsin, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Ya. Itu sebab kadang-kadang kita katakan, kalaulah baik itu daripada saya, kalau kalau baik itu daripada Allah. Kalau yang tak baik, tak elok daripada saya sendiri. Itu kita merendah diri kepada Allah Ta'ala lah. Kita faham yang kita tidak sempurna. Munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal, dan maha suci Allah daripada apa-apa yang terlintas di hati. Mudah ajalah. Sebab ini penting ya. Kita fahami Allah Ta'ala Esa tak sama dengan makhluk. Itu akan didetail nantilah insya-Allah. Kita akan sebut nanti insya-Allah nanti. Tapi itulah. Dan biasanya kadang-kadang kita guna istilah-istilah. Ini yang sebab kenapa saya guna buku ni simple, sebab dia tak sebut benda-benda tu. Jadi kita buat second stage nanti. Advanced stage lah tentang sifat Allah. Di mana biasanya kalau contoh katalah kita ambil guna buku seperti Risalatul Tauhid Ali Haji Abdul Ghani, itulah, ataupun buku-buku biasa Faridatul Faraid ke ya, semua sama ya. Metodnya menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama tauhid kita. Dan istilah-istilah itu biasanya orang awam dia nampak macam user unfriendly. Apa istilah dia? Arad, jirim, jisim, jihah, jauharul fard. Jadi orang awam yang mula-mula belajar pening semua. Apa benda ni? Tak faham tu. Daripada guru-guru pula tu tak teraskan dengan bahasa-bahasa yang semasa. Jadi akhirnya biasanya kelas tauhid menjadi kelas yang paling boring. Pengalaman saya lah. Biasanya duduk paling boring. Ngangguk je lah. Itu je lah. Sebab dia tak dikaitkan dengan bahasa yang maksud sampai apa tujuan sebutan-sebutan itu semua. Tapi sebenarnya istilah-istilah tersebut tu kan, contoh istilah apa disebutkan? Jirim. Kata Tuhan tidak berjirim, Tuhan tidak berjisim. Kalau difahamkan maknanya jirim tu maknanya sesuatu yang tidak boleh maknanya perkara yang kita kata apalah, disebutlah istilah-istilah dia. Dia ada rupa lah, ada sekian-sekian lah ya. Kemudian kalau sebut katalah jirim, dia pula ada kaitkan dengan apa? Zarah lah, dia guna istilah zarah. Tapi sebenarnya kita gunakan istilah ini. Kita yang belajar zaman kita ni, kita guna istilah itu. Iaitu contohnya dalam fizik dan chemistry. Jirim. Matter kan? Matter, jirim. Jadi jirim terbahagi kepada pepejal, solid, ataupun cecair, liquid. Kemudian gas. Gas gas lah, gas.
Tak, bahkan zaman sekarang tambah lagi, plasma namanya, ada lagi. Bahkan kalau kita tengok fizik yang advance, dia akan pecah lagi. Itu saja sebenarnya. Maknanya yang disebutkan dalam kelas-kelas tauhid, istilah-istilah yang kita anggap macam terlalu asing tu, sebenarnya nak menjelaskan tentang sifat-sifat makhluk. Sebab kalau kita kenal makhluk, kita akan fahamlah. Maknanya Allah Ta'ala bukan semua tu. Berbentuk, tidak. Itulah contoh begitu kita akan. Ya? Ataupun istilah jisim. Kalau kita faham dalam istilah jisim itu, dia kata jisim adalah sesuatu yang berbentuk. Jisim, ya. Berjisim, kita dapatlah besar ke kecil ke. Tapi kalau dalam istilah fizik, jisim itu dikaitkan dengan sesuatu yang ada berat, ada mass, kan? Jadi dikaitkan pula. Allah Ta'ala contohnya dalam istilah yang akan kita detailkan lain kali, ya. Tapi saya berikan, kita kata apa, trailer lah hari ni. Trailer, disebabkan apa? Allah Ta'ala tidak berjihah. Jihah tu apa? Direction, ya. Kita ada jihah, ada arah, ya. Maknanya disebabkan ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Sebenarnya ini nak mengaitkan sifat makhluk juga. Makhluk existence yang fizikal ini sebenarnya itulah keadaannya, dia berada di dalam space atau ruang. Maknanya kalau istilah fizik matematik, maknanya X, Y, Z, itu je lah. Siapa yang bidang arkitek, engineer faham sangatlah bab ni kan, itu je. Maknanya alam tu lah, ada length, kemudian ada panjang, ada lebar, kemudian ada tinggi. Mudah je. Jadi semua ni semua makhluk lah. Contoh itu mudah aja sebenarnya. Okey. Ataupun digunakan istilah apa? Arat tu maknanya sifat lah. Kita kata botol ni sifat warna dia putih. Putih itu sifat pada botol. Ataupun baju saya lah, baju cikgu ni lah. Warna purple, ni sifat pada baju saya. Jadi itu sifat makhluk semuanya. Tapi itu tak berlaku pada Allah Ta'ala. Itulah contohnya. Jadi sebenarnya istilah-istilah tu insya-Allah kita akan gunakan nanti, kita akan kaitkan istilah semasa lah. Itu lebih tepat lagi lah untuk zaman kita. Kalau tak, orang dia akan tenggelam dengan tu. Ustaz-ustaz pun cerita lama-lama tak faham. Lama-lama kita anggap boring, ya. Sehingga ada pula sampai peringkat pihak-pihak yang mengatakan ilmu tauhid kita asal Yunani tadi. Dengan istilah tu. Sebenarnya begini, yang disebutkan istilah-istilah tu adalah classification lah. Classification. Dan daripada asalnya Democritus, Democritus ni memang Yunani lah. Dia lah yang design benda tu mula-mula. Contohnya dia memahamkan atom. Atom tu maknanya maknanya tidak boleh, Tom maknanya belah, maknanya undivisible, sesuatu yang tidak boleh dibelah. Dia faham lah maknanya. Contohnya kayu ni kan, kita potong kecil-kecil sampai peringkat yang paling kecil. Itulah. Tapi kalau zaman sekarang lagi dahsyat. Kalau kita sekolah dulu, kita belajar apa? Kita kata ada atom kan, elemen lah kita, kita ambil katalah hidrogen lah. Hidrogen kita ada apa? Kita ada proton, kita ada nukleus, kemudian kita ada elektron. Satu-satulah. Dan dengan nukleus tu dia pecah pula, dalam tu ada apa? Ada proton, dan kita ada apa? Ada neutron, ya. Itu kalau hidrogen biasalah. Okey. Tapi sebenarnya zaman sekarang lagi pecah lagi. Dia boleh pecah lagi. Dia ada gluon, baryon, muon, lagi dahsyat lagi, ya. Yang contohnya kalau dekat Switzerland tu kan, Switzerland tu namanya Large Hadron LHD, ada sebuah apa, CERN namanya, CERN, CERN, sempadan antara Itali, France dengan Switzerland, sepadan betul. Kompleks tu besar, dia buat macam bulatan tu, saya ingat panjang dia dalam 20 km. Saintis tu kebanyakan fizisis lah, ahli fizik tu kebanyakannya orang-orang Israel. Bukan Israel, Jews. Sebab yang terkedepan bidang ni banyak orang Yahudi sebenarnya. Seperti Einstein lah. Jadi mereka kaji tentang asalnya dia nak kaitkan dengan penciptaan alam. Sebab kalau menurut fizik kita yang moden ini kan, kita ilmu fizik lah, astrofisik, dia katakan bahawa alam ini start 13.8 bilion tahun dulu. Adalah cara dia, calculation dia. Tapi asalnya disebutkan asalnya semua daripada yang kecil sekali. Dia berkembang dan itulah keadaannya. Jadi akhirnya mereka nak cari apakah bahan yang paling kecil. Itulah dia pecahkan tu. Contohlah. Jadi sebenarnya perkara ini
Yang asalnya daripada falsafah Yunani telah dikembang-kembangkan sehingga zaman Abul Hasan Al-Asy'ari memahamkan itu sehingga jadi saintifik. Itu sebabnya saintis yang asal pada zaman-zaman kita kata apa, Dark Ages lah. Dark Ages tu kalau dia apa, sebelum Islam Dark Ages tu pun berlaku kat mana? Dekat Europe sebenarnya. Tapi Islam yang terawal lah sebenarnya semenjak zaman Abbasiyah tu kan. Abbasiyah. Jadi kita dapati itulah saintis Islam lah yang paling awal sekali yang memahamkan perkara-perkara ini, ya. Okey. Jadi sampai hari inilah dia advance, dia maju sampailah akhirnya kalau macam kita chemistry kan. Kita dulu kalau alam ni kita kenal apa? Api, udara, air. Ya. Api, udara, air dan apa satu lagi? Tanah. Empat je. Tapi kemudian dah kembang dah. Semenjak Mendeleev ni bangsa Rusia, dia lah start kan. Itu yang kita ada periodic table. Kita katalah kawan-kawan yang belajar medicine ke chemistry ke, memang hafal dia, kita hafal. Sebab kita nak faham memang asasnya alam macam itulah. Air ni hidrogen campur oksigen contoh. Kalau tangan saya ni apa, protein kan. Kita kata ni daging. Daging tu mesti ada protein. Protein ni mesti minimum dia ada apa, protein amino acid. Amino acid mesti ada apa? Minimum ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon contoh. Jadi itulah kajian-kajian biasalah, ya. Jadi kajian tu akan berlaku. Serupa juga dengan kita kata dalam biologi, ya. Dia dipecah. Contoh daripada genus, ada family, ada spesies, pecahlah. Jadi itu merupakan pecahan ilmiah. Jadi yang dibuat oleh ulama Asy'ariyah ni, istilah-istilah arad, jirim, jisim yang kita rasa agak asing, sebenarnya adalah istilah saintifik. Istilah saintifik sebenarnya. Classification. Kenapa tu? Nak mengenalkan kepada kita ciri-ciri makhluk. Itulah dia, ciri-ciri makhluk. Sebab bagi saya lah, sebenarnya saya berpendapat sepatutnya guru-guru tauhid, ilmu usuluddin lah. Kalau dalam bidang Islam namanya usuluddin. Kalau bidang perundangan syariah, ya, hukum hakam. Bagi saya sepatutnya guru-guru usuluddin dia patut belajar theoretical biology dan theoretical physics. Maknanya teori lah. Kalau applied, itu applied physics jadi engineer contohnya. Kalau applied biology, jadi doktor lah, medicine. Applied chemistry, farmasi. Tapi yang perlu untuk memahamkan perkara-perkara yang kompleks ini sepatutnya theoretical. Itu sebab akhirnya kita dapati zaman ini kan kita tersepit, ya. Tersepit macam mana? Tersepit iaitu kalau katalah kita belajar, even kalau kita belajar kita belajar berkenaan dengan social sciences, ilmu social science. Biasa social sciences ni ataupun ilmu kita kata kemanusiaan lah. Dia mesti ada modul pelajaran antropologi, kajian mengenai asal-usul manusia. Jadi akhirnya di universiti di seluruh dunia menggunakan silabus yang sama, rujukan yang sama, pemikiran yang sama. Kalau antropologi mestilah dikaitkan dengan asal-usul manusia, iaitu evolution, teori evolution. Allahu Akbar. Teori evolusi lah. Sampai peringkat monyet dan sebagainya lah. Itu masalahnya. Kenapa tu berlaku? Sehingga akhirnya masuk dalam silabus kita. Katalah anak-anak kita belajar IBA, ya. IBA itu apa? Baccalaureate itu kan, atau semualah. A-levels ke, semua peringkat-peringkat tu. Kalau siapa nak buat medicine atau kata-kata chemistry, dia kena belajar tu, theoretical tu. Akhirnya orang-orang yang belajar bidang-bidang ini, katalah biologi kan, memahamkan secara backgroundnya bahawasanya kita ini berasal daripada evolusi, itulah masalahnya. Tapi patutnya yang handle orang Islam. Itu punca dia lah, macam kita tertinggal, contoh gitu, ya. Dan segala bidang yang lain, macam kita kata alam. Kalau menurut ahli-ahli fizik, ya, alam ini mula 13.83. Macam mana dia tahu tu? Daripada calculation. Alat yang kita dapat, contohnya kita gunakan zaman Hubble tu lah. Hubble ni 1920-an tu lah dia start lah, dia kaji, ya. Dia tengok masa tu teleskop pun tak ada warna, tengok alam dengan teleskop besar lah, ya. Jadi tengok yang kita namakan bintang tu rupanya banyak jenis. Ada yang dinamakan fixed stars, bintang yang tak bergerak.
Tapi ada yang tidak fix, makin lama makin jauh. Hari ni tengok sini, besok lagi jauh, sehingga akhirnya didapati bahawa sebenarnya alam ni berkembang. Itu dinamakan expansion of the universe, makin kembang. Dan daripada tu mereka dapat kira. Dikira macam mana? Berdasar warna. Antaranya sifat bintang tu, terang ke ataupun malap. Dia tengok, dia kata, kalau dia boleh kira lah, calculation dia tu, warnanya juga, sehingga akhirnya kita boleh tengok kelajuan dia. Itu yang akhirnya dia calculate bumi, alam ni start 13.83 bilion dulu. Contoh begitulah, ya. Ini kajian alam yang sebenarnya malangnya didominasi oleh orang-orang bukan Islam. Sayang. Akhirnya hari ni kita tengok ada golongan yang pula percaya pula tu, flat earth theory pula tu. Dia kata bumi pula kata, ya Allah. Padahal kita dah nampak kan, guna satellite, guna apa, ya. Bukan teori lagi dah, memang bulat. Sebab dia faham silap lah tu. Dia faham ayat Quran silap. Contoh begitu kan, ya. Pada Allah kita bacakan, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Itu satu tanda bahawasanya malam dan siang tu dia bertukar tu, dan dikaitkan dengan bulatan sebenarnya. Bulatan, ya. Kalau kita baca, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Itu ayat dalam surah At-Takwir tentang kiamat. Idza syamsu kuwirat maknanya apabila matahari dia kuwirat ni asal kawara. Kawara tu maknanya asal dia dililit macam serban. Dan itu tanda-tanda yang matahari tu bulat. Jadi kita nampak istilah heavens. Heavens tu maknanya apa-apa yang di langit lah, bulat sebenarnya. Begitu keadaannya. Jadi kuwirat, idza syamsu kuwirat maksudnya apabila matahari tu hilang cahaya. Hilang cahaya lah. Maknanya dia lama, dia ada kaitan lah ni dengan sifat dia tu, ya. Jadi itulah sebenarnya sayang bidang ni tidak dikuasai oleh orang Islam. Akhirnya mereka design, ya. Design sampaikan kita terima ke bulat-bulat. Sayanglah. Tapi tu nak kaitkan tu, classification atau pembahagian nama-nama tu, atau kita kata epistemologi lah, apa nama-nama lah, macam-macam, ya. Itu sebenarnya dimulakan oleh orang-orang Islam sendiri. Itulah, bukan orang kafir, bukan. Kita advance dulu. Tengoklah list saintis kita. Tapi lepas tu kita malap lah. So, apabila crusade berlaku kan, peperangan salib apa, mereka bawa balik. Dia tengok, oh ini tamadun dalam Islam. Dan asalnya universiti-universiti yang di Andalusia Spain tu kan. Tapi sayanglah Spain telah jatuh pada Isabella dan Philip pada 1492. Sayang, ya. Pada masa sebelum tu lah, sebelum 1492 tu Spain, kita kata Spain sekarang ni Andalusia, dipenuhi dengan universiti-universiti. Dan yang belajar dia orang-orang Kristian. Dia datang belajar tu. Lebih awal antara tempat-tempat belajar tu, lebih awal daripada Harvard, jauh lagi lah. Lebih awal daripada Cambridge dan Oxford. Bayangkan. Ini kita terceceh bab ni. Terceceh ni, ya. Itu yang faham lah, Jadi dalam kes tu lah, istilah yang, tapi kita tak sebut sekarang lah. Kita lain kali guna buku yang advance, kita akan gunakan istilah-istilah tu, nak tengok betapa sebenarnya asal usulnya bukannya Yunani yang berapuh tu dah. Sebab ada tuan guru kata sifat 20 tu Yunani. La ilaha illallah. Saya kata itu satu pemikiran yang memang lemah sangat lah. Dia nak kaitkan konon-kononnya pelajaran yang kita belajar selama ni tidak kembang lah. Sebenarnya dia tak berkembang. Dia tak belajar. Dia selama ni duduk dalam alam dia silo. Kata silo lah kan. Dia tak faham sebenarnya betapa kayanya legasi umat Islam. Masya Allah. Okey, teruskan lagi. Itulah munazzahun an kulli naqsin, maha suci Allah daripada segala apa yang kurang, wa ma khatara bil bal, dan maha suci Allah daripada apa yang terlintas di hati. Itu sebabnya yang saya katakan istilah-istilah tadi tu. Kita dikenalkan kepada alam dululah. Dah kenal sifat alam, jadi lain kalilah kita mimpi ke apa ke, maka bukanlah. Sebab ni guru saya sebutlah, seorang guru tauhid saya di Kampung Baru, Tuan Haji Ahmad Ramli, dah meninggal lah semua tu, meninggal sampai 3. Dia kata, Buya ada anak murid. Kata kat Buya, ana mimpi Tuhan, mimpi Allah. Jadi Buya tanyalah, macam engkau mimpi Allah, macam mana tu? Macam tangan Buya besar. Macam mana tu?
Itu menunjukkan murid itu belajar dengan guru tu, rupanya selama ni dia faham Allah silap. Dia baca ayat kan dalam surah Al-Fath, yadullahu fawqa aydihim kan, yadullah tu dia faham yad tu sebagai tangan anggota. Jadi dia mimpi tu besar. Jadi yang dia mimpi tu sudah pastinya bukan Allah lah. Yang dia mimpi adalah imajinasi dia. Itulah dia. Dan kita belajar tauhid nak mengelakkan daripada demikian. Sebabnya akan kita terangkan nanti lebih detail golongan yang hari ni melampau sebenarnya. Dulu tak berlaku isu ni ya. Dulu tak berlaku. Dia kata Tuhan kat langit lah. Zahir secara zahir langit lah. Dalil dia semua dah terbalik-balik dah. Tapi saya akan explain lah secara ilmiah insya-Allah lain kali ya. Which is all wrong. Salah semua tu. Salah. Langit lah kata dia. Tuhan, bahkan kalau kita baca buku, Facebook ke WhatsApp ada. Tuhan ada muka, ada tangan, ada kaki. La ilaha illallah. Dia faham hadis Quran secara literal. Jadi sesat lah. Itu yang kita kena pastikan. Kita tidak jadi macam tu. Sebabnya ayat Quran yang selama kita belajar sifat 20 ni, ayat simple aja. Qul huwallahu ahad sampai walam yakullahu kufuwan ahad, ataupun ayat laisa kamitslihi syai'. Itu ajalah. Kita masa belajar tauhid tu tak ada lawan cakap Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak. Sebab dia ada jenis ayat-ayat tu bukan dalil. Tapi budak-budak yang sekarang ni yang terpengaruh dengan Salafi Wahabi, dia kata antaranya apa? Kita bila discuss bab ni dia kata tak percaya kat Quran ke kata dia. Kat Quran sebut Allah di atas dia. Nah, itu kefahaman dia. Bukan faham macam tu. Ar-Rahman 'ala arsy istawa bukan atas dari sudut fizikal, bukan atas tu, bukan. Dia salah lah tu. Jadi banyak dia punya kefahaman dia banyak literal sehingga rosak. Baru-baru ni kalau di Selangor ada sebuah buku dah ban lah, terjemahan daripada Al-Zahabi, Ithbat Sifat Tangan. Terjemah bahasa Melayu tangan tu. Dia nak ajar pada umat Islam Tuhan ada tangan. Ada satu penceramah tu kena ban lah. Sebab antara kalau kita tengok negeri yang strict, Johor lah. Johor dia bagi list nama kan. Kebanyakan yang di ban di Johor tu memang Wahabi Salafi lah kebanyakannya. Sebab Johor ban strict Johor. Selangor pun strict. Negeri Sembilan pun okey jugalah bab ni ya, bab ni. Banyak kita larang mereka, tak beri tauliah. Sebab dia menjadikan masyarakat huru-hara. Dalam bab contohnya bab tauhid lah. Macam sahamba Allah tu lah ya. Ada satu ya. Di ban kat Singapura dia kena ban. Dia mengajar tauhid. Jadi dia beritahu orang ramai, dia baca wa yabqa wajhu rabbik kan. Wajh tu muka tuan-tuan. Dalam mengajar sebut muka, dia pegang muka dia. Yang dengar tu wajh tu muka. Wajh tu ini. Yadullah, yad dia tengok tangan macam ni. Ilaha illallah. Maknanya dia sengaja menanamkan ke dalam pemikiran audience dia tu bahawa Tuhan tu macam makhluk. Dia faham Al-Quran hadis secara literal. Habis. Dahsyat tuan-tuan. Ini yang kita kena elak ni. Ini serius ni. Sebab kalau dalam bab fiqah kan, katalah mereka ni Wahabi Salafi kan, dia tak nak tahlil, tak nak talqin, tak nak kunut, itu ringan sikit. Itu tak perlu gaduh lah. Awak tak nak tahlil, suka hati awak lah. Awak mati, beritahu kita je. Kita tahlil, tak payah datang rumah dia, selesai. Tak payah gaduh. Tak payah gaduh sebab benda tu bukan benda yang black and white. Kalau fiqah dia macam tu, fiqah dia bukan black and white, dia begitu keadaannya. Cuma kita sebagaimana saya pernah sebutkan, pastikan kita ikut yang negeri buat lah. Sebab kalau tak celaru nanti ya. Tapi tauhid tak boleh. Tauhid serius, dia kena satu je. Itulah ya. Ni serius Jadi saya sebutkan ni, nak balik munazzahun an kulli naqsin, maha suci Allah daripada segala yang kekurangan, wa ma khatara bil bal, dan apa jua yang terlintas di hati. Itu sebabnya guru saya Haji Ahmad Ramli dia kata, semasa tu kami belajar Faridatul Faraid lah. Tak habis lagi sebenarnya pun, tapi dia terangkan sebelum dia meninggal tu dia sempat beri pesanan. Kata yang asas tentang Allah ni, engkau ingat ada sifat Allah yang penting dan yang sangat penting. Yang pentingnya engkau dah belajar sifat 20, iaitu engkau tahu, engkau yakin Allah Ta'ala tu apa? Basar, melihat. Kemudian mendengar kan, sama ilm, mengetahui.
Jadi kalau kita ada faham yang Allah macam tu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, akhirnya kita jadi baik lah, ada integriti lah. Nak mencuri ke, nak makan rasuah ke tak berani, itu masuk gitulah, jadi baik lah. Itu masuk gitu. Itu. Tapi ada yang terlebih penting. Sebab isunya begini ya, kalau kita buat salah kan, hamba Allah tu dia minum arak, dia mencuri, tapi dia masih iman Allah Esa, maknanya kesalahan tu dikira sebagai maksiat lah. Tapi tidak menjejaskan akidah. Tak jejas akidah kecuali kalau dia menghalalkan, itu bab lain lah. Tapi yang penting ini kita, yang terlebih penting engkau kena ingat dia ada disebut 3 ya. Yang pertama, Allah Ta'ala wujud. Wujud itu je. Kalau lain-lain katalah sifat 20 pun lupa. Yang penting ingat Allah wujud. Dan ini beza antara kita dengan etis. Etis tak percaya langsung kan. Itu yang zaman sekarang ni bimbang kita, anak-anak kita. Hati-hatilah ya, etis ya. Kalau macam ada golongan macam Lee Kuan Yew, dia bukan etis, namanya agnostik. Agnostik tu dia percaya tidak, tak percaya pun tidak. Juga tu. Saya pernah tengok dia sebutlah. Dia sebut tentang masa dia nak, dia tua-tua kan, dia sakit kan, dia beritahulah begitu. Tapi Islam tak boleh terima tu. Islam terima kau mesti percaya. Begitu keadaan ya. Jadi pertama, yakin wujud. Satu. Yang kedua, yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu Esa. Satu. Sebab masa kita nak mati datanglah macam-macam kan. Sebab masa hidup ni janganlah pergi Batu Caves, pergi temple yang ada ular. Apa faedahnya? Bimbang nanti masa nak mati datang setan mendempel. Orang Jawa kata mendempel. Allah. Itulah bisik macam-macam. Masa tu time yang crucial tu, yang paling kita kata critical sekali. Tauhid mesti betul. Masa tu datang bisik. Itu dia. Tapi yang pentingnya ingat Allah Esa satu. Dan yang ketiga ni yang kita bincang detail nanti insya-Allah nanti. Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Ini yang isu dia tu, yang paling banyak isu ni lah. Okey? Okey. Jadi bila pegang tu, yang saya nak kait dengan ini ya, munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal, maknanya Allah Ta'ala maha suci daripada segala kekurangan, dan maha suci Allah Ta'ala daripada apa-apa yang terlintas di hatimu. Sebab kita ni nak faham Allah ni sebenarnya asalnya, kalau orang tanya Allah macam mana, kita jawab aku tak tahu nak cerita. Betul tu. Tapi kalau kita tanya Allah macam mana, tak tahu. Allah kan dia cerita dah. Allah kan atas. Itu maknanya rosak lah tu. Sebabnya kalau bab ni saya suka, kalau sampai sebaya saya lah, saya dah 60 Ingat masa zaman kita tahun 80-an tu ada satu iklan Tebo iklan Tebo. Bukan bib atau bab atau bib atau blok, bukan. Ingat kita? Siapa yang zaman kita ingat lah, tak ingat. Maknanya dia cuba nak cerita, orang tanya Tebo kan. Maknanya yang tak ada betul. Maknanya kita sifat tu macam tu. Khasnya apabila kita nak mati ke, benda tu kritikal. Maknanya kita tolak segala benda-benda yang imajinasi ke apa, itulah maknanya. Faham jadi itulah munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Okey. Baik, barulah kita masuk kepada ini insya-Allah. Saya ambil sikit cukup. Saya dah tu mukadimah tentang tauhid yang kita belajar, ringkasan. Kemudian masuk pula muka surat 30. Inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Okey. Yang pertama, wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Selesailah. Allah ada, mustahilnya tiada. Okey. Jadi buku ni dia tak detailkan, dia tak sebut dalil detail, discussion pun tak ada. Sebab dia merupakan manual. Manual lah, bawa sana sini. Nak faham, kita belajar macam ni lah. Kita discuss dengan guru, bincang. Kalau tak faham, tanya. Memanglah. Sebab tauhid ni kan, ilmu akidah ni, kalau tak faham, on the spot kena tanya. Jangan malu. Dia tak macam fiqah kan. Ustaz, saya nak tanya mengenai tawaf. Kalau saya tawaf, saya terpusing badan, macam mana? Batal ke tak batal? Jadi guru sepatutnya sikap dia tanya, kau nak tawaf bila? Malam ni ke? Tak ustaz, 2 minggu lagi. Tak payahlah, boleh tangguh. Itu fiqh. Tauhid tak. Dia tak faham tentang Allah. On the spot dia kena tanya. Takut tak sempat jawab, mati. Itu dia. On the spot. Jadi jangan bimbang. Tak faham tu tanya. Tak ada isu tentang biadab, tak ada. So, benda tu penting tu. Sebab nak kena trash out betul-betul. Kena tanya.
Jadi Allah wujud, ada, lawannya tiada. Dia ambil simple je. Firman dalilnya, alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Dia ambil dalil Al-Quran lah. Disebutkan, artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Ini bahasa dia lah. Kalau bahasa kita macam ni, alladzi khalaqas samawat, yang ini Tuhan yang telah menciptakan langit-langit. Cuma di sini dia terjemah 7 lapis ni berdasar hadis lah. Dari hadis maknanya langit ada 3 lapis wama wal arda, dan juga mencipta bumi, wama bainahuma, dan juga mencipta apa yang antara keduanya. Dan kalau sebenarnya ayat ni sangat, ayat atau ayat-ayat yang sebut as-samawat ni sangat interesting ya. Banyak kali sebut as-samawat, langit-langit. Kalau berdasar hadis 7 lapis lah yang kita faham tu kan. Langit pertama, kedua, itu alam lain sebenarnya, alam lain ya. Tapi kalau alam fizikal, sebenarnya insya-Allah nanti nak masuk Isra Miraj kan. Ni penting ni. Interesting bab ni sebenarnya. Kalau alam yang kita sebut Isra Miraj tu sebenarnya alam lain tu. Alam lain dia seolah-olah macam kita menyebutkan tentang alam roh. Contoh, kalau zaman guna teknologi moden hari ni maklumat hari ni yang kita tahu batang kita lah. Dulu kan doktor kalau nak ubat orang susah, dia kena tengok dulu, nak operate pula. Tapi sekarang tidak. Kalau ada sakit, masuk MRI, scan kan, dapat. Kita nampak rupanya ada ada blood clot, nampak direct. Dulu tak ya. Baik, jadi maknanya kita sampai peringkat zaman yang mana kita boleh nampak tubuh badan kita secara 3 dimensi detail. Okey. Tapi itu alam zahir. Roh macam mana? Alam lain. Alam lain. Tu Allah tanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau berkenaan dengan roh. Kan Allah kata kan. Itu maknanya bab lain dah. Serupa dengan Mi'raj. Kalau Isra, okey, Isra simple. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okey, Maha suci Tuhan yang telah mengisrakan hamba-Nya daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau Isra kita boleh faham sebab kita semua dah naik kapal terbang kan. Senang aja. Kalau dulu memanglah protes dia. Itu sebab ada orang protes. Orang kafir protes kan. Sampai kan ada yang tak kuat iman pun tolak. Kita tak, kita faham kita naik kapal terbang. Okey. Tapi Mi'raj macam mana? Mi'raj alam lain. Memanglah secara pertama dia memang naik fizikal, tapi alam lain. Tak boleh nak cerita. Nak sebutkan beyond calculation, memang luar daripada kiraan kita, jangkaan dia. Sebab alam lain. Jadi tapi yang kita nampak zaman ni sekadar alam fizikal lah. Contoh, hari ni kita ada Hubble teleskop. Hubble teleskop ni dia pusing lah keliling bumi. Boleh pusing-pusing. Dia pusing maknanya dapatlah gambar yang macam-macam dulu tak pernah jumpa. Ada macam-macam gambar-gambar yang bukanlah internet kan. Bintang lah, nebula lah. Baru nampak apa? Black hole. Baru-baru ni kan, beberapa tahun lepas black hole kan. Besar dia punya tu. Belanja sebab nak dapatkan dia high definition kan. Besar belanja nak dapat satu gambar tu. Black hole lah, ataupun nebula lah, pulsar, magneta. Banyak lagi lah. Nampak gambar-gambar. Okey. Tapi kemudian ada yang belum ada, Giant Magellan Telescope belum siap lagi ya. Dia siap 2224 dekat Chile. Itu belum siap lagi lah. Tapi yang dah ada sekarang baru launch namanya James Webb. James Webb Telescope baru dia lancarkan ya. Dia lebih jauh sikit lah. Jadi nampaklah gambar-gambar yang kita nampak dulu. Tapi itu semuanya alam zahir. Zahir tu. Kalau ikut ahli fizik lagi, antaranya menyebutkan tentang multiple, kita sebut universe kan, jagat raya universe. Tapi setengah sekali fizik kata bukan universe, multiverse. Multiverse banyak apanya. Multiverse lah, ada kata parallel universe lah. Macam mengarut lah. Kita kata mengarut lah, tapi itu berdasar calculation. Tapi sebenarnya begini, sekadar yang kita ada ikut space-time theory maknanya space-time theory ni teori tentang ruang dan masa. Kita ni ada X, Y, Z lah. X, Y, Z maknanya panjang, lebar, tinggi dan masa, time. Ada 4. Tapi berdasar calculation,
kemungkinan ada 11 dimension. Tapi sebenarnya kita umat Islam tak perlu kan pun. Kita baca Quran hari-hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin tu maknanya banyak alam. Itulah dia. Kita lagi advance sebenarnya. Cuma sayang benda kita tak explore benda ni. Itu yang saya marah sangat grup yang bid'ah-bid'ah ni. Betul-betul dia menjadikan umat Islam bodoh. Habis-habis benda tak selesai. Hadis palsu, hadis dhaif. La ilaha illallah. Benda tu dah selesai dah. Advance lah sikit. Benda yang orang tak sayang, memang sayang. Jadi sebenarnya benda-benda ni kita kata eloklah kalau dikaji ya. Antaranya apa kita kata sebutkan? Kita tak panik lah. Kita kata apa, kita tak heran. Sebab al-alamin banyak alam-alam. Sebabnya kalau dalam Islam dikaji tentang metafizik. Fizik yang tadi tu, fizikal lah. Metafizik tu disebutkan alam, lahud, jabarut, malakut. Dah sebut dah, ulama dulu sebut. Patutnya kita explore lah. Sayangnya orang hari ni dia anggap benda tu, kata dia macam dongeng, kata dia. Kurafat dia kata. La ilaha illallah. Dalam kau tak belajar. Kau ingatkan ulama dulu macam kau selekeh juga. Tak. Ulama dulu lagi cakap. Dikaji. Istilah-istilah tu memang elok dikaji lah. Barulah kita nampak betapa luasnya alam ini. Itu belum alam jin, alam malaikat kan. Memang sebenarnya dimensi yang lain. Dan kadang-kadang tu orang tak faham. Dia ingat cerita dongeng. Memang ada berlaku orang tertentu. Contoh kan, ada hamba Allah tu lah, dia masuk alam lain, dia puasa 1 bulan penuh. Ni dalam kita kata literature tasawuf ada sebutlah bab ni. Dia masuk alam lain, dia puasa 1 bulan penuh. Kemudian dia keluar alam tu, masuk alam yang ada. Jadi dia makan lah. Padahal dia dah puasa. Jadi orang tuduh dia kau tak puasa. Orang tak faham. Sebenarnya itulah isu dia. Alam lain. Dan benda tu bukan benda yang mustahil. Nampak tu? Sebabnya fizisis kaji. Dia kata multiverse. Berlaku sebenarnya. Jadi kita fahamlah. Jadi banyak kadang-kadang orang ini dia kata dongeng. Tidak dongeng. Ada hati-hati sikit lah. Memang yang ada dongeng betul lah ada. Tapi kena hati-hati sikit lah calculation tu. Okey, baik. Jadi memahamkan tentang Allah wujud, ada, lawannya tiada. Okey, ayat tadi alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Okey. Jadi Allah Taala menciptakan langit-langit, ciptakan bumi dan mencipta apa yang langit dan bumi. Dan ingatlah zikir ini kan, zikir pertama tu riwayat Aisyah binti Sa'ad tu kan ada kan, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, maha suci Allah sebanyak ciptaannya di langit, wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, dan maha suci Allah sebanyak ciptaannya di bumi, wa subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik, dan maha suci Allah sebanyak ciptaannya yang ada antara langit dan bumi. Kan ada kan? Itu. Jadi apa dia? Itu cerita tentang ilmiah, kefahaman. Okey, semua dah tahulah. Ini yang saya nak tekankan tu, yang menjadikan kenapa generasi bapa-bapa kita berjaya. Bagi saya itulah, generasi bapa-bapa kita ni lebih berjaya daripada kita. Dia lahirkan kita, macam ayah saya dah jadi 2 sekolah. Tapi anak-anak dia yang berjaya, bukan kita. Sebabnya saya kalau kata siapa nak cari guru kan, dia ambil guru muda-muda, okey, bagus ada juga. Tapi kadang-kadang saya kata macam mana, dia tak ada experience lagi. Macam mana tu? Tapi sebenarnya yang lebih baik itulah kita tengok orang sebelum kita, contoh ya. Okey. Kes ni apa? Nak mengaitkan itu bahawasanya Allah Taala cipta langit bumi ya. Jadi apa ni yang dikaitkan. Kenapa yang istimewa buku ni? Ni yang saya nak tekankanlah. Maknanya natijah hasil daripada tahu yang Allah Taala wujud. Dia kata apa? Dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mawujud adanya. Sampai hari ini sampai sini je lah. Maknanya apa? Kita apabila setelah mengetahui yang Allah itu wujud, kenapa? Kita tengok alam, kita Allah wujud. Semua tahu dah kan? Tapi kesannya, hendaklah engkau apabila tengok alam, tengok engkau sendiri, engkau terus ingat Allah. Itulah. Jadilah kita manusia yang berzikir lah namanya. Berzikir dengan hati. Sebabnya kita bangkit tidur kan. Memanglah. Bangkit tidur, kita diajar antaranya. Kalau siapa yang hafal lagi baguslah. Kita orang Islam mula-mula bangkit yang kita ingat solat lah kan. Aku dah semayang ke belum? Alhamdulillah. Jadi kita pun terus baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami
ya, setelah kami dimatikan dan kepadanya kami akan kembali. Atau ayat lain, hadis lain, doa lain. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adinali bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada saya roh saya dan mengizinkan saya untuk mengingatinya. Atau doa yang lain, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqazah. Alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya. Asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis juga ni. Iaitu alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan saya dari tidur ni dengan sejahtera. Okey je. Selamat, hidup lagi. Sebab orang lain ada bangkit tapi rupanya dah alam lain dah. Ya Allah, alam barzakh. Alhamdulilladzi ba'athani saliman sawiya. Asyhadu annallaha yuhyil mauta. Aku bersaksi bahawasanya Allah Ta'ala itu menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah atas segala sesuatu sangat berkuasa. Maknanya jadikan habit ingat Allah tu, bangkit je ingat Allah. Sebab mudah-mudahan bila kita mati nanti kan, ni alam barzakh lah yang kita kan akan lalu ni. Jadi habit dah. Sedar-sedar, oh, ingat doa yang sama. Sebab dia begitu keadaan, habit yang sama. Okey lah maknanya. Dia tak ingat benda benda dunia ke yang menyibukkan, dia tak ingat. Dia ingat tu dulu. Sebabnya orang mukmin macam tu keadaan dia. Malaikat pun datang segan-segan. Oh, dia tahu ni zikir ni. Itu je. Mudah-mudahan gitu jadi itulah asasnya, tengok alam, ingat Allah. Okey. Sampai pukul berapa ni? Cukup? Okey, cukup lah berat sangat ni. Sebab tauhid ni topik berat. Kalau sekolah tu namanya berasap Tapi tak apalah, introduction hari ni, trailer. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah izin kita bertemu lagi ya. Okey, astaghfirullahalazim li wa li walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum al amwat wa afhabil huquqi alaina wal wajibat. Biasa kita akan baca yang zikir sikit lah yang kita ada tu bismillah, selawat, kita baca tasbih tasbih yang ada Abu Samarkandi, dan kita terus doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله تعالى وزينة ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا الله. Kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak tunduk patuh, tidak khusyuk padamu. Wa min nafsin la tashba. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'a la yusma. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada doa yang tidak didengari, tidak diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaffaw bil haqq wa tawaffaw bil sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.